Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Ustazah mendoakan agar anak-anak dan sidang penonton pada hari ini dalam keadaan sihat sejahtera, dan insya-Allah mudah-mudahan kita semua dihindari daripada wabak penyakit COVID-19 yang melanda negara kita pada hari ini. Baiklah semua, Ustazah nampak lain hari ini? Hari ini Ustazah bertemakan tema masyarakat orang Arab. Ada kaitannya dalam pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, jom kita meneroka ilmu 30 minit bersama Murabi. Saya Ustazah Nurshidah Roslan dari SK Kampung Melayu TS25 Keluang, Johor. Baiklah anak-anak, tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu. Wa anshur alaina min khazaini rahmatik. Dan limpahkanlah ke atas kami hazanahmu. Ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Anak-anak dengar tak bunyi apakah itu? Ya, bunyi bayi yang sedang menangis. Mari kita lihat gambar yang kedua. Oh, gambar kedua adalah sebuah keluarga. Ada akak, ada abang, adik, ibu, ayah. Dan kita lihat pula gambar yang ketiga. Suasana di padang pasir dan juga tertera nama Nabi Muhammad. Apa agaknya kita akan belajar pada hari ini? Ya, iaitu kelahiran kekasih Allah. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, jom kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, di akhir pembelajaran nanti, Ustazah mengharapkan anak-anak dapat menyatakan salah silah dan keistimewaan keturunan Nabi Muhammad. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan keistimewaan peristiwa dan membuktikan kelahiran seorang Nabi. Yang ketiga, Ustazah harapkan anak-anak dapat menjelaskan kepentingan kisah penyusuan Nabi Muhammad yang mempengaruhi pembentukan peribadi baginda. Dan yang terakhir, yang keempat, mudah-mudahan anak-anak dapat mengambil iktibar daripada peristiwa kelahiran Nabi Muhammad untuk diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Baiklah anak-anak, apa kata kita mulakan pembelajaran kita ini dengan nyanyian nasyid lagu Junjungan Mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak, sedia? Jom kita bernasyid. Junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah. Hari yang mulia penuh saadah, bermula sebuah kisah. Malam ismi subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah, 20 April tahun gajah, lahirlah zuriat yang saadah. Abdullah nama bapaknya, Siti Aminah ibunya. Riang gembira menyambutnya,
Rabiul Awal yang cerah, 20 April tahun gajah, lahirlah zuriat yang saadah. Muhammad nama diberi, gelaran yang terpuji. Nikmat ilahi sama disyukuri, terima putra yang berbakti. Tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah. Hari yang mulia penuh saadah, bermula sebuah kisah. Malam istri subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah, 20 April tahun gajah, lahirlah zuriat yang saadah. Keadaan yatim anak muda, lahirnya bawa cahaya. Alam derita jadi gembira, terima junjungan mulia. Tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah. Hari yang mulia penuh saadah, bermula sebuah kisah. Malam istri subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah, 20 April tahun gajah, lahirlah zuriat yang saadah. Alhamdulillah, pandai anak-anak menasyidkan lagu junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak, daripada lagu yang telah kita nyanyikan itu tadi, mari kita lihat pula biodata kekasih Allah. Siapakah dia? Kekasih Allah. Ya, kekasih Allah ialah Muhammad bin Abdullah, iaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal tahun gajah. Anak-anak, Nabi Muhammad telah dilahirkan di tanah suci kota Mekah. Nabi Muhammad berbangsa Arab Quraisy. Gelaran Quraisy diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagai penghormatan dan kemuliaan. Baiklah, seterusnya mari kita lihat silsilah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, nama datuk Nabi di sebelah bapanya iaitu Abdul Muttalib. Manakala neneknya pula bernama Fatimah. Abdul Muttalib dan Fatimah berkahwin dan mereka dikurniakan anak, antaranya Abdullah. Abdullah merupakan bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala datuk Nabi Muhammad di sebelah ibunya bernama Wahab dan neneknya pula bernama Barrah. Wahab dan Barrah telah berkahwin. Mereka dikurniakan anak, antaranya Aminah. Abdullah dan Aminah berkahwin dan mereka dikurniakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, ustazah nak tanya anak-anak, siapa nama datuk Nabi Muhammad di sebelah bapanya? Sila jawab di ruangan komen. Ya, tepat sekali, Abdul Muttalib. Siapa pula nama datuk Nabi Muhammad di sebelah ibunya? Wahab. Ya, betul. Baiklah, seterusnya ustazah nak tanya, siapa nama bapa Nabi Muhammad?
Abdullah, tepat sekali. Manakala siapa pula nama ibunda tercinta Nabi Muhammad? Aminah. Ya, betul. Betul tu anak-anak. Alhamdulillah, nampaknya anak-anak telah pun memahami salasilah dan juga biodata kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, apa kata Ustazah uji minda anak-anak? Kita main permainan ini sebagai pengukuhan pada topik kita pada hari ini. Baiklah, kita akan main permainan belon pop, biodata dan salasilah Nabi Muhammad. Sedia? Okey, tema padang pasir. Okey anak-anak, kita lihat soalan. Apakah soalannya? Datuk sebelah bapa. Siapakah nama datuk sebelah bapa? Abdul Muttalib. Betul, tepat sekali. Pandai. Okey, soalan yang kedua. Soalan kedua, apakah soalannya? Nama Nabi tentulah Muhammad. Ya, betul. Hari apakah Nabi dilahirkan? Isnin. Tepat sekali. Okey, kita lihat soalan yang seterusnya. Makin laju ni. Okey, apakah soalannya? Berdebar pula Ustazah. Hari, apakah hari? Hari. Okey, nama datuk hari Isnin. Nama hari Isnin. Datuk sebelah bapa. Sebelah ibu. Okey, datuk sebelah bapa Abdul Muttalib. Manakala datuk sebelah ibunya Wahab. Betul? Wahab, mana Wahab? Okey, Wahab, betul. Datuk sebelah ibunya Wahab. Manakala datuk sebelah ayahnya Abdul Muttalib. Baiklah, kita lihat pula soalan seterusnya. Apakah soalannya? Okey. Tempat lahir Nabi di Mekah. Aduh. Okey. Mekah. Ayahnya pula bernama, siapakah nama ayahnya? Abdullah. Salah masuk pula ya. Okey, Abdullah. Datuk sebelah bapa. Siapakah namanya? Abdullah? Bukan. Abdul Muttalib. Tepat sekali. Alhamdulillah. Okey, kita lihat pula soalan yang seterusnya. Nama Nabi. Siapakah nama Nabi? Aminah? Bukan. Nama Nabi ialah Muhammad. Hari Isnin. Datuk sebelah ibu. Okey, baik, kita lihat. Hari Isnin. Datuk sebelah ibu. Siapa nama datuk sebelah ibu? Dah laju dah ni. Wahab. Di manakah tempat lahir Nabi Muhammad? Okey. Mekah. Betul. Tempat lahir Nabi Muhammad di Mekah. Okey, baik. Level seterusnya. Level yang terakhir. Mari kita lihat. Makin laju nampaknya kita pilih ibu Nabi Muhammad. Aminah. Tahun lahir. Mana tahun lahir Nabi Muhammad? Tahun gajah, betul? Tahun gajah. Okey, ni jawapan dia. Tepat sekali. Datuk sebelah ibu. Siapa nama datuk sebelah ibu? Wahab. Betul. Datuk sebelah ayahnya pula Abdul Muttalib. Betul. Sambil belajar, sambil bermain kita. Dah habis dah masa. Okey, baiklah. Tahniah. Baiklah anak-anak,
Mari kita dengar tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cuba anak-anak jelaskan keistimewaan Nabi Muhammad melalui setiap kisah tersebut. Kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita kelahiran Nabi Muhammad telah dinyatakan di dalam kitab-kitab terdahulu sebelum kelahiran baginda lagi. Maka kelahiran baginda amat ditunggu-tunggu. Pada malam sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ibunya Aminah melihat cahaya yang amat terang menyinari seluruh istana negara Syam. Nabi Muhammad dilahirkan daripada keturunan yang amat dihormati di Mekah, kerana mereka merupakan golongan pemimpin dan bangsawan. Mereka juga pemegang kunci Ka'bah dan sering memberikan makanan kepada tetamu yang mengunjungi Ka'bah. Bagaimana anak-anak? Apakah keistimewaan Nabi Muhammad melalui kisah tersebut? Ya, antaranya berita kelahiran Nabi Muhammad ini telah dinyatakan di dalam kitab-kitab terdahulu sebelum kelahiran baginda lagi. Malah kelahiran baginda amat ditunggu-tunggu. Yang kedua pula, pada malam sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ibunya Aminah melihat cahaya yang amat terang sehingga menyinari seluruh istana negara Syam. Seterusnya, mari kita lihat keistimewaan peristiwa yang membuktikan kelahiran seorang Nabi. Kisah kelahiran Nabi Muhammad sebelum kelahiran. Anak-anak, Nabi Muhammad merupakan seorang anak yatim. Bapanya telah meninggal dunia ketika baginda masih di dalam kandungan ibunya. Apabila baginda dilahirkan, datuknya Abdul Muttalib membawa baginda ke Kaabah dan menamakannya Muhammad. Muhammad yang bermaksud terpuji. Nama itu tidak pernah digunakan dalam masyarakat Arab ketika itu. Tahun gajah pula adalah tahun kelahiran Nabi Muhammad. Pada tahun tersebut, Kaabah telah diserang oleh tentera bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Dalam kisah tersebut, Allah telah mengutuskan burung ababil untuk menghancurkan tentera Abraha. Mari kita lihat pula kisah kelahiran Nabi Muhammad selepas kelahiran Nabi. Anak-anak, sebagaimana adat masyarakat Arab, Nabi Muhammad juga dibesarkan di sebuah perkampungan yang bernama Bani Sa'ad. Di perkampungan itu, Nabi Muhammad disusukan oleh Halimatus Sa'diyah.
iaitu ibu susuan Nabi. Malah di perkampungan Bani Sa'ad itu, udaranya yang segar membantu tumbusaran Nabi Muhammad dengan sihat. Nabi Muhammad juga merupakan kanak-kanak yang amat disenangi dan disayangi kerana akhlaknya yang mulia. Malah, keberkatan juga telah melimpahi kehidupan penduduk kampung sejak kedatangan Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ya anak-anak, sebenarnya banyak lagi keistimewaan tentang Nabi Muhammad. Dan keistimewaan ini merupakan salah satu tanda kenabian baginda. Baiklah anak-anak, seterusnya mari kita lihat tentang kepentingan penyusuan Nabi Muhammad di perkampungan. Di perkampungan mana? Betul, perkampungan Bani Sa'ad. Jom kita lihat. Anak-anak, tahukah anak-anak, udara yang segar dan budaya yang sihat di perkampungan Bani Sa'ad telah dapat membantu tumbusaran Nabi Muhammad dengan sihat. Jadi, kepentingannya dapat menyihatkan tubuh badan baginda. Seterusnya, dapat membentuk jati diri yang lebih sempurna dan baik. Manakala suasana di perkampungan Bani Sa'ad yang lebih baik, yang segar dan masyarakatnya yang baik dapat membantu Nabi Muhammad untuk lebih fasih dalam berbahasa Arab berbanding di bandar. Jadi itulah kepentingan kisah daripada penyusuan Nabi Muhammad di perkampungan. Untuk apa? Untuk membentuk tubuh badan yang sihat dan juga membantu Nabi Muhammad fasih berbahasa Arab. Masa untuk uji minda. Okey, baiklah, sedia semua? Tajuknya keistimewaan kelahiran Nabi Muhammad. Okey, di padang pasir lagi kali ni kita naik kuda, unta tak ada ni. Okey, soalannya, apakah keistimewaan tanda kenabian Nabi Muhammad sebelum kelahiran baginda? Okey, tengok. Berita kelahiran Nabi Muhammad telah disebutkan dalam kitab terdahulu. Betul. Terdapat tanda lahir? Salah. Cahaya terang menyinari seluruh istana Syam? Betul. Okey, kita ada 2 jawapan. Betul. Kedua, manakah pernyataan yang betul mengenai kisah kelahiran Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dilahirkan semasa ayahnya Abdullah meninggal dunia. Salah, kurang tepat. Nabi Muhammad menjadi anak yatim ketika di dalam kandungan ibunya. Ya, ini betul. Ketiga, Abdullah, bapa Nabi Muhammad, telah meninggal dunia ketika Nabi dalam kandungan ibunya. Ya, betul. Kadang-kadang soalan mengelirukan, kena baca satu-satu ya. Apakah kepentingan kisah penyusuan Nabi Muhammad di perkampungan? Di mana ni? Perkampungan Bani Sa'ad. Supaya sihat tubuh badan? Betul. B, melemahkan jiwa? Tidak. Dapat membentuk jati diri? Tepat sekali. Supaya fasih berbahasa Arab? Ya, ini tujuannya. Supaya fasih berbahasa kampung? Bukan. Udara yang segar membantu pembesaran tubuh? Ya, ada 4 jawapan. Betul. Okey, ingat siapa pula ibu susuan Nabi Muhammad? Aminah ke Fatimah ke Halimatus Sa'diyah? Cepat jawab, mana? Betul, Halimatus Sa'diyah. Okey, soalan seterusnya. Antara berikut, manakah keistimewaan Nabi Muhammad? Okey, kita baca ni. Nabi Muhammad seorang berakhlak mulia. Ya, betul. Nabi Muhammad tidak disenangi oleh penduduk. Salah. Nabi Muhammad merupakan kanak-kanak yang disenangi. Betul tak? Okey, betul. Kehidupan penduduk kampung dilimpahi keberkatan. Ya, betul. Sejak kedatangan Nabi, penduduk kampung kehidupannya dilimpahi keberkatan, rezeki. Okey, di manakah Nabi Muhammad dibesarkan dan disusukan? Di bandar Syam kah? Di perkampungan Bani Quraisy kah? Di perkampungan Bani Sa'ad? Mana satu anak-anak?
Ya, sudah tentu di perkampungan Bani Sa'ad. Baiklah, selepas Nabi Muhammad dilahirkan, apakah tindakan datuknya Abdul Muttalib? Pergi menziarahi kubur Abdullah. Tak ada pula Ustazah tak cerita. Pergi ke Kaabah dan tawaf. Kurang tepat. Membawa Nabi Muhammad ke Kaabah dan menamakan Muhammad. Ya, betul. Ini jawapannya. Okay, soalan yang seterusnya. Muhammad bermakna apa dia? Ingat tak? Terpuji ke, amanah, terhormat? Terpuji, pandai. Okey, soalan yang seterusnya. Nabi Muhammad dilahirkan daripada golongan yang amat dihormati. Mengapa? Kerana keluarga baginda merupakan pedagang. Tak ada cerita tadi. Kerana keluarga baginda merupakan golongan pemimpin dan bangsawan. Betul tak? Ya, ni jawapannya. Kerana merupakan pemegang kunci. Mereka merupakan pemegang kunci. Ya, betul. Mereka sering memberi makanan kepada tamu yang mengunjungi Kaabah. Betul. Jadi B, C dan D. Kerana keluarga baginda duduk di Kaabah, tu salah ya. Okey. Yang seterusnya, terakhir ni, nama Muhammad tidak pernah digunakan oleh masyarakat Arab ketika itu. Ingat balik. Betul ke tak? Ada tak nama Muhammad masa pada ketika itu? Masyarakat Arab ada guna tak? Ya, nama Muhammad tidak pernah digunakan oleh masyarakat Arab ketika itu. Jadi jawapannya betul. Pandai semua. Okey, Ustazah bagi 5 bintang. Tahniah. Seterusnya, iktibar daripada kisah kelahiran Nabi Muhammad. Yang pertama, keadaan Nabi Muhammad yang merupakan anak yatim sejak dalam kandungan ibunya menjadikan Nabi Muhammad insan yang mulia. Oleh yang demikian, kita sebagai orang Islam digalakkan menyayangi dan membantu anak-anak yatim. Kerana Nabi Muhammad merupakan anak yatim. Anak yatim adalah istimewa. Berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Malah, anak yatim juga diiktiraf sebagai penerima asnaf. Kedua, daripada kisah penyusuan Nabi Muhammad, kita dapati dengan penyusuan susu ibu, ianya dapat membantu pertumbuhan tubuh badan yang lebih sihat dan kuat. Jadi, amalan penyusuan susu ibu amatlah baik kepada anak-anak yang baru lahir dan disarankan penyusuan selama 2 tahun. Ini kerana banyak kelebihan dan kebaikan susu ibu yang akan diperolehi. Secara rumusannya, daripada kisah kelahiran junjungan mulia Nabi Muhammad SAW menyatakan bahawa Nabi Muhammad merupakan insan yang dipilih Allah dan mempunyai banyak keistimewaan. Dan setiap keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah membuktikan tanda kenabian baginda. Oleh yang demikian, kita perlulah menyayangi dan mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalkan sunnah Rasulullah dan amalkan berselawat ke atas Nabi. Sekian dahulu, semoga kita dapat bersua kembali. Ustazah doakan agar kita semua mendapat rahmat daripada Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Jangan lupa teruskan setia bersama Ilmu Rabbi KPM. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.